Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, pertama, kita memanjat rasa syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah, memberikan ruang dan peluang, memberikan kekuatan fizikal, mental dan emosi untuk kita sama-sama berkongsi ilmu antara maghrib dan isya, untuk kita sama-sama mempertajamkan ilmu kita, meningkatkan amalan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ialah barakah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, pada tangan tuan-tuan saya sediakan kertas untuk kita berbicara. Tajuk malam ini, ancaman kepada akidah, syariat dan akhlak umat Islam. Serangan demi serangan oleh musuh Islam yang tidak berhenti. Mereka tidak tidur, tapi kita tidur. Mereka merancang, kita tidak merancang. Siang malam mereka mengadakan strategi, metod bagaimana sekurang-kurangnya umat Islam terpersona akhirnya menjadi masalah di dalam akidah. Saya memilih untuk tajuk Islam liberal. Islam tak ada liberal, ya, tetapi ini digunakan oleh musuh, ya, mengambil nama Islam dijadikan gabungan. Kata Islam tidak ada liberal, Islam tidak ada sosialis, Islam tetap Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mutakhir kini, khususnya kita nak sebut sini ialah remaja Muslim berhadapan dengan krisis kekosongan jiwa, krisis akidah, krisis syariat, apatah lagi krisis akhlak yang memerlukan kepada penyelesaian umat. Ditambah lagi di hadapan kita
serangan demi serangan, apatah lagi serangan pemikiran, al-ghazwil fikri, dan ancaman pemurtadan dari musuh-musuh Islam. Ancaman yang tidak mengenal masa dan tempat. Ancaman terkini dilakukan melalui pelbagai cara, termasuklah media massa. Hedonisme, hiburan melampau, melalui buku-buku, apatah lagi anak kita terdedah melalui handphone, boleh dilayari pada bila-bila masa. Propaganda-propaganda mereka yang terlalu halus, apatah lagi ia merupakan satu yang diperingat oleh Allah SWT. Lan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kamu sekali-kali, ya, orang Yahudi dan orang Nasrani tidak sekali-kali redha kepada orang Islam, hingga hatta tattabi'a millatahum, hingga kamu ikut agama mereka, budaya mereka, cara hidup mereka. Untuk kita sama-sama melihat kepada ancaman sedikit saja untuk kita bicara malam ini. Islam liberal, Islam liberal. Allah SWT peringatkan kepada kita di dalam ayat yang pertama, di ayat atas sekali pada nota tuan-tuan, rancangan musuh terhadap kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Surah As-Saff ayat 8. Mereka musuh-musuh ingin memadamkan cahaya agama Allah yang kita anuti, yang kita pegang, dengan mulut ucapan-ucapan mereka, perancangan-perancangan mereka pelbagai, dan Allah tetap menyempurnakan cahaya meskipun orang-orang kafir benci. Janji Allah tetap ada, bahawa selagi kita berpegang kepada ajaran Allah, insya-Allah selamat. Kata bila kita bicara tentang Islam liberal, Islam tidak ada liberal, Islam tidak ada sosialis, Islam tidak ada isma-isma yang lain, bahawa Islam tetap Islam. Zikir yang kita utarakan setiap lepas solat, tuan-tuan mesti ingat, ya, kita membaca inna dina 'indallahil Islam. Tuan-tuan ingat, ya. Itulah kadang-kadang kita membaca zikir kena faham makna dia. Allah bicara dalam Quran, inna din, sesungguhnya agama. Sebenarnya agama itu pun satu terjemahan tidak tepat, ya. Yang tepat ad-din, yang tepat millah. Tetapi pemakaian agama itu sudah numrah bagi masyarakat kita, maka kita sebut sini ialah agama. Kan agama itu adalah dari bahasa Sanskrit. Sesungguhnya agama indallah, di sisi Allah. Al-Islam, itulah Islam. Allah tidak bicara
inna dina indallahil Islam liberal. Tak. Ya. Kemudian sesiapa yang memilih selain Islam terpersona dengan kehebatan agama lain ataupun kepandaian, kebijaksanaan musuh melancarkan Islam dengan pelbagai cara, strategi, ya, maka kadang-kadang kita terpersona. Maka selain daripada Islam tidak akan diterima oleh Allah dalam ayat yang kita sama-sama baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yabtaghi ghairal islami dina, digunakan din juga, ya, inna dina indallahil islam, din juga, fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Al khasirin tidak menepati rasam Osmani, khasirin, al kha alif tak ada, maaf, ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, Allah ada janji di Quran, sesiapa, man tu sesiapa, ia bertari, memilih, mencari, menganuti ghairal Islam, selain daripada Islam, dina, cara hidup, ya, satu cara hidup, fala yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima, dahulu, sekarang dan akan datang. Lan, Allah bersumpah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dunia rugi, akhirat rugi sama. Kita peringatkan pada anak-anak kita bagaimana ancaman musuh terhadap ummah. Saya nak baca satu daripada pandangan Abu Ridha dalam bukunya Pengantar Memahami Al-Ghazwul Fikri. Dia sebut ada 4. Saya nak berkongsi dengan tuan-tuan bagaimana cara mereka supaya umat Islam meragui. Antara yang dia sebut ialah, disebut yang pertama, tashqiq, iaitu gerakan musuh yang menciptakan keraguan, kedanggalan akidah umat Islam terhadap agamanya sendiri. Kerana itulah tindakan segelintir manusia menyerang, memperleceh kitab Al-Quran, memperleceh kitab hadis, menghina Nabi Muhammad, menghina ulama, berkempen bahawa hukum Islam tidak sesuai di zaman canggih teknologi. Itu gerakan-gerakan mereka. Cuba kita lihat dalam kertas, kerana mungkin berbicara kita ni, ya, walaupun memerlukan masa, tetapi kita akan stop bila azan. Islam liberal adalah pahaman antara pahaman yang menyimpang dan bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Bercanggah sama sekali. Kewujudan ajaran Islam liberal, kerana itu saya tidak suka untuk menyebut Islam liberal, tetapi saya suka sebut pemikiran liberal. Kewujudan ajaran pemikiran liberal merupakan duri dalam daging yang dicipta oleh musuh-musuh bagi tujuan mengeliru dan menghancurkan kemurnian dan kesucian ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tujuannya begitulah. Kata Yahudi sama sekali. Itulah sejarah telah memaparkan bahawa lahirnya Islam, Yahudi mula tak terima. Kerana mereka mahu, ya, Nabi adalah terdiri daripada kalangan mereka. Tetapi Nabi di kalangan Yahudi pun mereka bunuh. Berapa ramai mereka
bunuh. Kemudian kita lihat, Islam itu adalah Islam. Islam bukan liberal, bukan sosialis. Islam tidak perlu menempel dan ditempel dengan sistem atau isma untuk menjadi kuat dan berupaya. Kerana Islam itu agama Allah. Apa perlu kepada kita tempel yang lain? Islam adalah ajaran Allah. Islam tetap suci dan murni. Ianya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam liberal adalah satu bentuk pemikiran jahiliah moden. Zaman jahiliah tuan-tuan tahulah tu, sekarang zamaniyah moden dan bersifat akal. Kerana pemikiran liberal bersifat akal. Akal diberi kebebasan tanpa had. Kerana itulah Islam liberal ini Islam tanpa syariat. Okey. Jadi kita pergi kepada kedua, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Islam liberal adalah satu bentuk pemikiran jahiliah. Jahiliah moden yang nuti sebahagian cerdik pandai muslim hari ini. Kita tidak heran dari segi akhlak pun, dari segi percakapan pun, berapa ramai kadang-kadang terbabas dari segi akidah, khususnya yang berlatangkan pendidikan barat. Bukan semua pendidikan barat, tetapi mereka yang tidak diasuh dan terbiah, ini yang kata personal. Tuan-tuan masih ingat Syahid Said Qutb, seorang pemikir yang dihukum gantung oleh Presiden Jamal Abdel Nasir. Dia adalah pengarang kitab Fi Zilalil Quran, kitab besar Fi Zilalil Quran. Kita lihat bagaimana pemikirannya ni. Tuan-tuan bacalah Fi Zilalil Quran di bawah naungan Al-Quran. Dia pun belajar di Amerika, di negara barat. Kita tidak heran barat sekarang ini sedang menuju ke arah Islam, insya-Allah. Mudah-mudahan. Pemikiran ini berasal dari ideologi sekular liberal yang lahir di barat. Ia bermula daripada sana. Kemudian dibawa masuk ke dalam masyarakat umat Islam oleh gerakan misioneri Kristen dan orientalis pengkaji barat, melalui penjajahan dan melalui pendidikan terhadap anak-anak Islam yang belajar di barat. Itu perancangan musuh negara barat yang menjajah negara-negara Islam khususnya, rata-rata bukanlah dengan tujuan untuk, kalau di Malaysia mengambil rempah apa benda, sebenarnya itu adalah merupakan gerakan yang besar, strategi yang terancang. Begitu juga berlaku di negara Arab. Setelah saja kerajaan Osmaniyah lebur hancur, kemudian peranan British, peranan negara-negara Arab, Perancis dan sebagainya, bagaimana mengeburkan sehinggalah anak watan menentang pemerintahan kerajaan Osmani. Maksud Islam liberal ialah kepahaman yang terbuka dan bebas daripada belenggu tafsiran lama ke arah tafsiran yang baru. Dia tak mahu kena moden. Tak heranlah kadang-kadang suara yang dilontarkan oleh pemimpin-pemimpin Islam, boleh bercakap tentang Islam, boleh bercakap Al-Quran. Al-Quran yang dihurai, yang diterjemah sekarang ini, perlu ditafsirkan semula kerana dia sudah lapuk, tidak sesuai dengan zaman. Dalam arti kata lain bahawa manusia bebas dan dari ikatan keagamaan. Ini dia yang penting tu, bebas buat agama, biarlah ikut barat. Barat kita kata bukan barat semua sekali tak baik, ada yang baik, bukan begitu. Tapi tuan-tuan tahu sekarang ni macam mana, lihat
Ya. Dia kata apa? Dalam arti kata lain bahawa manusia bebas dari ikatan keagamaan. Apa perlu kita hidup beragama? Bebas, sebebas-bebasnya. Dan kebiasaan tanpa akal, tanpa batas. Berfikir, daya berfikir. Ya. Jelas bahawa ciri munafik hipokrit menguasai seluruh pemikiran Islam lebih liberal. Kemudian fatwa. Kita lihat yang ketiga. Ya, kita lihat yang ketiga. Muzakara jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam Malaysia ke-74 pada 25-27 Julai 2006. Lama dah ni. Ya, cerita Islam liberal ni lama dah. Kadang-kadang kita tak perasan. Memutuskan pemikiran Islam liberal adalah sesat dan menyeleweng dari akidah dan syariat Islam. Demikian juga dipatwakan oleh Majlis Fatwa Indonesia, ya, 2015. Okey, sekarang kita nak tengok apakah agenda mereka. Ya, apakah matlamat mereka? Musuh-musuh ni. Kadang-kadang kita kena tahu juga apa matlamat musuh. Ya. Jadi kalau kita tak tahu isu-isu macam ini, kadang-kadang ini yang berlaku. Ya. Kadang-kadang gerakan Syiah pun hebat. Dia mesti ya, gerakan Syiah. Okey, agenda musuh. Pergerakan Islam liberal adalah satu ancaman dahsyat di abad ini. Ya. Ancaman yang menggugat akidah dan masa depan umat Islam di Malaysia. Kita khawatir. Ya, apatah lagi anak kita yang kita hantar di pelbagai IPT. Terdedah memang. Ya. Ancaman yang pada hakikatnya lebih berbahaya daripada daya Kristian. Islam liberal walaupun mereka berasal yang sama, satu gerakan. Gerakan-gerakan mereka dapat duit. Ya. Dan pendakwa-pendakwa kita tak ada, bukan begitu. Hindu ataupun mana-mana agama, kerana ia datang dari kalangan orang Islam sendiri. Ini yang kita takut. Nama dia Islam, kita Islam. Kita kalau bersembang dengan orang Islam, ya, apatah lagi tentang pelbagai-bagai, ya, tentang agama, kita tak lindung. Tapi rupa-rupanya yang kita bercakap itulah orang Islam yang sudah menyeleweng, bukan begitu. Ya, golongan ini tidak menzahirkan diri mereka sebagai orang yang menolak Islam. Mereka tak bercakaplah, ya, secara terus terang, tetapi boleh sendiri di sebalik gagasan mengkaji agama. Itu dia mengkaji agama. Itu baru Islam liberal. Belum lagi kita cerita tentang ajaran-ajaran sesat, ya, yang mungkin saya akan sentuh dalam kuliah-kuliah akan datang. Ya. Bentuk pemikiran golongan Islam liberal kita tengok, ya. Ini yang kita hasil beberapa dapatan yang saya perolehi daripada beberapa buah buku dan juga internet. Golongan Islam liberal di Malaysia dapat dikenali melalui fikrah pemikiran yang jauh menyimpang dari ajaran Allah. Tengok tu, bila jauh menyimpang, kita ni boleh tapis, kita boleh tengok, ya, hakikat yang sebenarnya. Pergerakan mereka mendapat sokongan padu dari orang bukan Islam. Bila gerakan menentang Islam ni, bukan Islam tu sama-sama lah, no? Ya, tu dia, ya. Bekerjasama dengan NGO bukan Islam dan kumpulan G25. Tuan-tuan tahu ke G25 ni? Ya, tak apalah, G25 ni ialah penjawat-penjawat awam, ya, yang telah bersara. Kadang-kadang sama ada di luar negara tu. Kadang-kadang tuan-tuan akan pergi luar negara lah, ya. Pergilah kedutaan-kedutaan mana kadang-kadang. Yang setengah hebat, alhamdulillah. Yang setengah tu tak ada. Program keagamaan tak ada apa. Bukan begitu. Dia terdedah dengan budaya setempat.
Ya. Kumpulan bekas penjawat awam. Antara bentuk pemikiran mereka kita lihat sini. Ini barulah kita pergi kepada ancaman-ancaman bentuk pemikiran golongan Islam liberal. Yang pertama, menganut pahaman pluralisme agama. Liberal pluralisme agama. Apa maknanya? Iaitu meletakkan semua agama adalah sama. Islam, Hindu, Buddha, Yahudi, mana-mana agama adalah sama ke arah Tuhan. Ya, ke arah bertuhankan Tuhan. Bukan begitu. Semua agama menuju Tuhan yang satu. Ya. Tapi pada hakikatnya tidak. Ya. Kalau Kristian Trinity, kalau Hindu pun juta juga tuhan-tuhan dia. Bukan begitu. Ya. Penularan kepahaman ini dapat dilihat dalam isu sambutan kongsi raya. Dulu ada kongsi raya. Hari ini nasib baiklah tidak menular. Kalau tidak, kongsi raya adalah, kalau raya itu merupakan budaya, tak timbul masalah, kita boleh pergi. Tapi kalau ia merupakan agama, ini yang turunnya Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Pembesar Quraisy mengajak baginda Rasulullah SAW, hari ini kamu ikut aku, ikut perayaan, esok aku ikut kamu. Kemudian turunnya ayat lakum dinukum waliyadin. Okey. Muzakarah ulama 13 Jun memutuskan perayaan Qasi sebagai bertentangan dengan Islam. Itu dia. Ya. Kita pun takut. Kita pun takut. Kemudian apa lagi? Ini pahaman pluralisme agama. Boleh berkahwin sekalipun berbeza agama. Macam berlaku di negara jiran kita. Di setengah-setengah tempat. Ya. Kristian kan itulah salah satu keluarga Kristian pun ada. Ya. Apa lagi ada? Ya. Buddha pun ada. Hindu pun ada. Ya. Ada pandangan dari kalangan mereka bahawa penganut agama bukan samawi. Samawi itu daripada atas, daripada langit. Ya. Seperti Hinduisme, Buddhisme, Sikh, apa lagi sebagainya, sebagai ahlul kitab. Ya, kita kenal ahlul kitab ni ialah kitab samawi yang diturun daripada langit, bukan begitu? Ya. Kristian ataupun Yahudi, Nasrani dan juga Islam. Penubuhan, ini mereka menubuhkan, bukan Islam, menubuhkan berbagai-bagai ya pertubuhan IFC, pertubuhan-pertubuhannya sampai Gomengo dan sebagainya ya. Tapi kan kadang kita tak dapat pastikan bahawa ya VIP kita pun kadang-kadang menyokong mereka. Apa tuntutan Islam liberal di sini? Oh, banyak tuan-tuan, kalau nak sebut satu persatu. Antara tuntutan dalam memorandum mereka, yang pertama, orang Islam taklah diberi hak murtad tanpa permohonan mahkamah syariah. Tuan-tuan takut tak? Takut. Mereka berani nak murtadkan, itulah lantang sebut, mengapa tidak dibenarkan murtad di kalangan Islam. Tuan-tuan, kalau saya baca semua sekebanyakan, kadang kita takut. Seorang anak yang dilahirkan oleh ibu bapa Islam tidak seharusnya secara terus menjadi orang Islam. Tengok tu, kita takut anak kita dilahirkan suci. Ya, anak kita dilahirkan suci. Apakah kita rela? Ya.
anak kita itu bukan Islam, takut ya. Yang ketiga, sebarang kes pertukaran agama orang Islam kepada bukan Islam tidak sepatut dikendali oleh mahkamah syariah, tetapi dikendali oleh mahkamah sivil. Sekarang pun baru ni ya, kalau tuan-tuan ikut perkembangan ya, peguam bukan nak menyelamatkan seorang, tapi tak dapat diselamat. Allahu Akbar. Ya, ini kadang-kadang tidak perlu, yang keempat, tidak perlu kad pengenalan seorang Muslim bahawa ia beragama Islam. Kad pengenalan kita tu, tuan-tuan ada kad, tengok tu. Dulu rasanya pernah tidak ditulis, tapi bangkangan daripada umat Islam akhirnya ditulis. Tapi kalaulah kita penuhi tuntutan ya, musuh Islam, tak perlu tulis agama Islam dalam kad pengenalan kita, identiti kita, agak-agak macam mana. Kalaupun tak tahu Islam tak Islam, bukan begitu. Allahu Akbar. Yang kelima, orang bukan Islam tidak dikenaki menganut Islam sekiranya ingin berkahwin dengan orang bukan Islam. Ingin berkahwin dengan orang Islam, bukan Islam lah. Buat apa tukar agama? Biarlah agama dia lain, kita ada identiti, kita ada peraturan, bukan begitu. Ya. Yang keenam, orang Islam taklah dibenarkan keluar daripada murtad sekiranya ingin berkahwin dengan orang bukan Islam tanpa boleh dikenakan apa tindakan undang-undang. Itu dia ya. Kemudian Bible dalam bahasa Melayu, bahasa Malaysia sepatutnya dibenarkan diedar kepada umum secara terbuka. Ini semua tuntutan-tuntutan mereka boleh diedarkan secara terbuka. Sedangkan ya, di dalam perlembagaan negara tidak membenarkan demikian ya. Pelajaran agama bukan Islam untuk agama itu hendaklah diajar di semua sekolah. Kristian aja di sekolah kebangsaan, bukan begitu ya. Sepatutnya Islam tidak disebut sebagai pilihan pertama masyarakat Islam, seperti dalam soal pakaian menutup aurat. Mereka marah sangat menutup aurat tertutup ya. Ini tuntutan-tuntutan gabungan-gabungan go-bengo dan sebagainya. Okey ya. Yang kedua, kita lihat perjuangan mereka. Diberikan hak kebebasan murtad untuk menganut Islam di Malaysia. Ya, ini menjadi wirid mereka. Para pendukung Islam liberal menampaknya telah kehilangan izzah sebagai Islam. Mereka berani mendesak agar penganut Islam beri hak untuk murtad dari agama Islam. Ya, tanpa sebarang tindakan undang-undang. Tuan-tuan pernah tak terbaca dia tulis dalam poster ni, Isa anak Allah. Ya, siapa dia? Orang Islam. Dia tunjuk tu. Ya, Allahu Akbar. Kita heran semua nah. Dalam kes penganut Islam diberi hak untuk murtad dari agama tanpa sebarang tindakan. Dalam kes murtad seperti Lina Joy, tuan-tuan datang kan, Azlina Jalani, Allah, masuk Kristian ya, mahkamah. Ini ada masalah sebenarnya kan. Hartini Kamarudin, Nur Aisyah Bukhara, menangis tak berlagu lah ya. Amat merugikan umat Islam sekadar tulis sebagai agama persekutuan, tetapi tidak ada kuasa undang-undang untuk menyelamat kes ini. Mana habis kita tak mampu ya, sehingga berjaya dimurtadkan, akhirnya murtadlah. Kemudian yang ketiga ya, ayat-ayat Quran perlu ditafsir semula selari dengan peredaran zaman. Ya, Al-Quran ada mukjizat Allah, sebuah kitab perlembagaan yang syumul, lengkap, sesuai hingga hari kiamat. Al-Quran itu tak berubah. Ya. Golongan Islam liberal mendakwa bahawa Al-Quran perlu ditafsirkan semula tanpa terikat dengan tafsir ulama-ulama terdahulu. Begitu cabar. Maknanya kalau kita percaya Al-Quran yang ada sekarang ni ditafsir ulama-ulama semua kuno.
semua tak boleh pakai. Kita tidak mampu nak tafsir Al-Quran. Hebat-hebat ulama-ulama mujtahid dahulu, ya, mentafsir Al-Quran. Inilah cara jalan mereka untuk menjadikan kita ni, ya, terkeliru dan sebagainya. Ya. Dakwaan ini adalah penghinaan kepada kemuliaan Islam. Ini kita terang-terang. Zainal Anwar, pengarah eksekutif sistem Islam, SIS, pernah menyatakan Islam bukanlah milik individu atau mana-mana golongan yang mendakwa mereka sebagai ulama. Tengok dia bicara. Sepatutnya orang yang semacam ini tak boleh bicara. Dia tak tahu. Ya. Oleh itu, sebarang pentafsiran terhadap sumber Islam seperti Al-Quran bukanlah milik para ulama semata-mata. Oh, tak pandai pun. Baca Quran pun tak mau. Tak boleh. Ya. Tak boleh baca Quran. Ini saya dapat bukti daripada utusan. Bukan begitu. Tafsiran itu menempati logik akal dan rasional. Inilah akibat bila kesombongan kejahilan agama menguasai diri mereka. Kemudian yang keempat, menolak penguasaan undang-undang moral agama. Mereka menolak apa undang-undang yang membabitkan, ya, yang serupa dengan Islam, apatah lagi dengan Islam. Kerana itulah, ya, rakyat Malaysia berdoa agar RUU 355, faham kan tuan-tuan? Ya. Bagaimana kalau nak dikawal gerakan-gerakan musuh ni? Antaranya, ya, sekarang perancangan terlalu banyak sangat perancangan mereka melalui pelbagai, termasuklah melalui hiburan melampau, hedonisme, melalui pemakanan, ya, makan tuan-tuan, ya. Kerana itulah Rasulullah SAW menyebut, ya, dia kata apa? Talabul halal ba'dal, talab disebut mencari halal itu merupakan fardu selepas fardu. Mana fardu kita ialah sembahyang fardu. Kemudian selepas itu ialah tajuk tentang halal, ya, tentang halal, ya. Ini dia. Kemudian yang keempat, syariat dan hukum fiqh terus dipertikaikan. Hukum fiqh, ya, dipertikaikan. Kritikan termasuk hukum-hukum syariat yang qat'i. Allahu Akbar. Ya. Saya ambil sikit, ya. Pertama, hukum faraid, hukum poligami, hukum bertudung, hukum bunuh orang murtad, ya, dan begitulah sebagainya, ya. Tapi saya menarik sikit ucapan Dr. Mahathir ni. Tujuan muktabarat ialah kerana di zaman Nabi Arab Jahiliyah mempunyai nafsu yang kuat sehingga sering menculik dan merogol wanita dari kabilah. Sebenarnya tak betul tu, ya. Ini pun kita takut juga tu. Okey, yang kelima, mendukung gerakan pembebasan wanita dan feminis. Rata-rata pergerakan pembebasan wanita negara umat Islam telah dipengaruhi oleh Barat. Ini perancangan musuh. Antara itu untuk persamaan dalam segi harta. Lelaki sama dengan perempuan. Allah dah jelas dalam Quran, ketika ikut. Allah lebih tahu. Hak poligami, lelaki perlu ditarik balik. Berapa? Tarik balik. Tidak ada hak. Itu pun hak yang diberi oleh Islam seandainya kemampuan. Kalau tidak, seorang cukup. Persamaan dalam hak perceraian, ya. Kalau sekarang ni hak cerai lelaki, nanti perempuan pun boleh, ya. Lepas perempuan mentalak menceraikan suami, saya ceraikan suami saya, berlakulah macam tu. Kalau ikut hak mereka, menyuruh wanita Islam mencontohi wanita Barat, manakala gerakan feminisme di Malaysia dijual oleh sistem Islam dan juga dulu Astara Jabat, pernah dengar tak? Dia
dalam berita harian apa sikit-sikit dalam majalah Islam. Antara tuntutan ialah tuntutannya menentang poligami, menentang aru-iru jenayah syariah. Itu dia tu. Menentang ideologi politik dalam pemerintahan negara berbau Islam. Jangan ada dalam negara Islam tu. Kan itu mereka mau JAKIM tu dibuat. Majlis agama negara-negara itu buat apa? Kacau je dah. Bukan kan? Nanti masjid pun tak ada, surau pun tak ada, bukan begitu. Menentang hukum peraid dan begitu itulah seterusnya. Dan yang keenam, peribadi Rasulullah tidak cukup mempertikaikan hadis Rasulullah SAW. Mereka serang hadis, mereka serang Al-Quran. Mereka tanamkan kedengkian kepada anak-anak Islam. Tuan-tuan tahu bagaimana keruntuhan umat Islam hasil daripada serangan mereka. Kita tidak heranlah. Kita tidak heran mengapa umat Islam kerana ajaran Islam tidak mereka tahu. Tuan-tuan, baru ni isu apa baru ni? Ibu Yati itu apa? Ajaran agama apa? Baru no. Itu belum lagi berbagai-bagai lagi ialah inilah akibat-akibat yang berlaku. Saya kira sudah cukup untuk kita sama-sama berkongsi di dalam tajuk yang penting bagi kita. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita insya-Allah. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.